I want to introduce myself. My name is Siti Rosnani binti Saad. I would like to present to you about the digital citizenship matters. Teknologi hadir dan menjadi sebahagian daripada hidup manusia kini. Manusia seolah-olah tidak bisa berfungsi tanpa menggunakan telefon, tablet atau komputer yang merupakan alat-alat teknologi moden. Bagi aspek seharian, mulai dari bekerja, berbelanja, belajar sehingga mencari informasi, semuanya dilakukan dengan menggunakan bantuan daripada teknologi. Dalam waktu yang singkat, teknologi ini telah meledak di pasaran sehingga penggunaannya meningkat secara drastik sehinggakan membuatkan banyak orang tak mampu hidup tanpanya. Untuk memahami bagaimana manusia meninggalkan zaman kegelapan yang sebenarnya belum lama ke tempat yang penuh teknologi seperti sekarang, iaitu pentingnya memahami proses perkembangan teknologi digital ini. Dalam kecekapan kilat dari evolusi teknologi, tidak hairanlah banyak orang yang lantas berjuang untuk mengikuti teknologi agar tidak ketinggalan. Seperti pada zaman dahulu, ketika 1990-an, internet adalah komunitas baru yang belum boleh diakses oleh semua masyarakat. Untungnya, semakin banyak orang yang menemukan nilai dan manfaat daripada adanya internet. Semua teknologi yang lahir dari sebuah tujuan. Misalnya, mesin pencari diciptakan untuk memilih sejumlah besar data online. Dan perkembangannya teknologi ini menggabungkan teknologi yang ada untuk mencipta sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan hal ini terus berlangsung sehingga sekarang. Kenegaraan digital adalah konsep yang dapat digunakan pakai untuk memberi pengetahuan melalui penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Kenegaraan digital atau lebih dikenali sebagai digital citizenship akan memberi keprihatinan terhadap teknologi dalam masyarakat melalui kemunculan sosial media, laman web dan aplikasi yang baru yang telah mengubah cara interaksi untuk mendapatkan maklumat serta komunikasi. Citizenship ini juga merupakan konsep yang dapat membantu guru, pemimpin teknologi dan juga ibu bapa untuk memahami apa yang patut diketahui oleh pelajar dan anak-anak untuk menggunakan teknologi dengan sewajarnya. Jadi, digital citizenship ini lebih kepada alat mengajar dan merupakan salah satu cara untuk menyediakan pelajar atau pengguna melalui teknologi untuk menjadikan masyarakat itu berpengetahuan dalam bidang teknologi. Kewarganegaraan digital ini boleh didefinisikan sebagai peraturan yang sesuai dan sikap kebertanggungjawaban ke arah menggunakan teknologi dengan betul. Ianya merupakan satu konsep mengenai apa yang perlu pengguna perlu tahu mengenai teknologi dengan menggunakan teknologi secara beretika. Dalam erti kata lain, kebolehan mengolah mengawasi tingkah laku yang menggunakan teknologi dengan mengambil kira keselamatan, etika, norma dan budaya ketika menggunakan teknologi. Dan kewarganegaraan ini telah menjadi satu trend baru dalam masyarakat. Seperti yang dilihat pada hari ini, ianya menjadi lumrah kita apabila melihat fenomena orang yang begitu ramai terikat dengan gadget dan peranti digital untuk berinteraksi dan berkomunikasi di alam cyber tanpa mengindahkan dunia fizikal di sekelilingnya. Jadi, ini membimbangkan apabila melihat sekelompok remaja atau sekumpulan dewasa yang terdiri daripada rakan taulan malah satu keluarga yang duduk bersama tapi tidak berkomunikasi antara satu sama lain. Situasi sebegini jelas menceritakan bahawa mereka lebih selesa untuk berkongsi dan bertukar maklumat serta meluahkan perasaan di alam cyber daripada di dunia realiti. Lebih membimbangkan, kanak-kanak seawal usia 2 hingga 3 tahun mula bermain gadget atau peranti digital seperti tablet dan juga telefon pintar seolah peralatan ini menjadi peneman. Oleh sebab itu, kaitan antara belia dan kewarganegaraan digital, mereka haruslah mempunyai pemahaman yang betul mengenai tata cara yang betul dalam melayari dan menggunakan media sosial serta permainan dalam talian. Ini membantu mengelakkan kita semua daripada melakukan jenayah cyber atau menjadi mangsa jenayah cyber.
Pihak-pihak tertentu juga seperti agensi awam atau syarikat swasta, terutamanya syarikat telekom, edu dan juga badan korporat haruslah bekerjasama dalam mengembeling tenaga serta membentuk kepakaran bagi memberi sokongan padu dalam memberi kesedaran dan pengetahuan terhadap isu dan jenayah cyber ini. Oleh sebab itu, sebagai belia yang bertanggungjawab, marilah kita bersama-sama berusaha ke arah membina kesejahteraan cyber. Jadi, marilah kita menerapkan konsep kewarganegaraan digital dengan menjadi pengguna internet yang beretika dan juga berintegriti. Jadi, mengapa perlu adanya kewarganegaraan digital? Ini adalah untuk meningkatkan kualiti masyarakat dalam bidang teknologi khususnya dan untuk meningkatkan mutu dan etika dan juga berintegriti. Golongan belia memainkan peranan penting untuk menggerakkan industri digital di negara ini. Ini kerana mereka sudah terdedah dengan internet dan pelbagai teknologi yang canggih sejak kecil lagi. Oleh itu, pihak kerajaan perlu memainkan peranan untuk membangunkan golongan belia di negara ini. Kita juga melihat golongan belia berjaya membangunkan perniagaan mereka melalui e-dagang dan e-healing. Apa yang perlu dilakukan sekarang adalah untuk membuka ruang untuk mereka bergerak. Contohnya, memberi bantuan dalam bentuk kewangan atau peluang perniagaan. Pada masa yang sama, golongan belia ini sendiri perlu bijak mengintai peluang maupun mencipta peluang. Dengan ilmu yang ada dan peluang yang terbuka luas di luar sana, ianya wajar dimanfaatkan. Oleh itu, tidak hairanlah pelbagai inisiatif atau program untuk membangunkan belia dalam industri digital. Jadi, mengapa perlu adanya kewarganegaraan digital? Ini adalah untuk meningkatkan kualiti masyarakat dalam bidang teknologi khususnya dan untuk meningkatkan mutu dalam bersaing secara sihat, iaitu dari segi ekonomi negara dan juga bisnes. Jadi, mengapa perlunya kewarganegaraan digital? Ini adalah usaha untuk membentuk manusia agar mempunyai karakter yang baik. Karakter yang baik ini dapat menerapkan nilai-nilai moral dalam diri supaya sentiasa bertingkah laku dengan baik. Dunia digital adalah dunia maya, namun dunia digital terdampak secara langsung ke dalam kehidupan nyata manusia. Di sinilah tugas kewarganegaraan digital yang mengatur digital dapat bertanggungjawab ke atas semua hal yang dilakukan di dunia maya. Kewarganegaraan digital akan menghindari dari terjadinya cyberbully, iaitu pembulian di dunia maya, dan cyber harassment, iaitu pelecehan di dunia maya, sehingga pelakuan yang menyangkut keduanya akan dilaporkan dan diproses secara hukum. Dan dengan adanya kewarganegaraan digital ini juga dapat menghindarkan daripada adanya isu mengenai sara walaupun hal-hal berbau pornografi dan penguasaan daripada orang dewasa, terutamanya orang tua, dalam berinteraksi dengan teknologi digital agar dapat mengambil keputusan dan keperilakuan yang baik dalam dunia maya. Kurangnya pengarahan dan pendidikan menyebabkan dunia maya ini kurangnya moral daripada anak bangsa. Oleh itu, pengajaran kewarganegaraan digital atau disebut sebagai digital citizenship sebahagian daripada pendidikan karakter remaja. Dalam hal ini, semua bangsa, keluarga, sekolah maupun masyarakat perlulah bersama-sama mewujudkan digital citizenship bagi masyarakat, terutamanya generasi yang akan datang. Pemanfaatan teknologi digital di era globalisasi ini merupakan hal yang sulit dihindari. Teknologi digital memungkinkan informasi dapat diakses dengan cepat, murah dan menjangkaui masyarakat lebih luas. Hal ini memungkinkan pelayan terhadap masyarakat lebih efisien. Petah lagi, sejak kebelakangan ini, pengguna internet semakin membimbangkan. Hal ini kerana banyak berlakunya penyelewengan dan juga komen-komen yang pedas yang kita dapat lihat di dalam media sosial. Maka dari situ kita haruslah menggunakan kewarganegaraan digital yang bertujuan untuk menjadikan dunia digital ini sebagai seorang yang bertanggungjawab supaya dapat mencipta keamanan digital dan dapat menggunakan maklumat yang berkualiti. Oleh itu, kita sebagai masyarakat digital haruslah mempunyai kesedaran tentang keselamatan dan privasi, seperti mempunyai pengetahuan tentang alat dan hubungan, memahami platform dan berhati-hati tentang perkara yang diperkatakan dan dikongsikan secara dalam talian. Jadi itu sedikit sebanyak penerangan mengenai Digital Citizenship Matters. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.